Soalan nombor 5. Rajah menunjukkan seorang ahli arkeologi telah menemui rangka purba yang tertanam beribu-ribu tahun dahulu. Bahan radioaktif mana yang boleh menganggar usia rangka tersebut? Okey, yang ini sebenarnya awak kena kuasailah ini kita kira sebagai bidang arkeologi. Okey, arkeologi. Jadi untuk arkeologi, ni saya terus cover je lah. Untuk arkeologi kita gunakan karbon. Sebab badan kita, badan manusia, badan haiwan, badan tumbuhan, badan benda-benda hidup terdiri daripada karbon. Jadi kita boleh detect berapa umur dia dengan tengok berapa lama karbon dia tu. Jadi ini digunakan untuk arkeologi. Menganggar usia rangka purba. Itulah penerangan dia. Okey. Apa guna untuk 3 lagi ni? Cobalt 60, cobalt 60 untuk bidang perubatan. Ia membunuh sel kanser dalam radioterapi. Tu. Untuk natrium 24, dia adalah untuk industri ataupun industri ni kan nak kata macam pembinaan gitulah, okey. Tapi natrium 24 ini untuk mengesan kebocoran dalam paip bawah tanah. Maksudnya dia pasang alat yang ada natrium 24, dia pun scan. Cari scan tanah tu kat mana bocor. Dia tu gitu. Okey, iodin 31 dia digunakan dalam perubatan juga. Okey. Dia untuk mengukur kadar penyerapan iodin dalam kelenjar tiroid dalam bidang perubatan. Benda ni biasanya kalau doktor nak tengok orang ni ada hyperthyroid ke hypothyroid ke, dia akan suruh minum satu cecair yang mengandungi iodin 131. Bila dia minum, jadi iodin ini akan berkumpul di kelenjar thyroid dia. Kemudian dia scan. Jadi dia boleh nampak. Jadi gitulah. Gitu yang cara perubatan dia buat. Okey, jadi habis untuk soalan objektif. Kita pergi kepada soalan struktur. Okey, jadual 1 menunjukkan nombor proton dan nombor nukleon. Ni nombor proton, nombor nukleon bagi 3 jenis atom. Menyatakan bilangan neutron. Tengok kan? Saja je nak tanya-tanya gitu. Jadi kita kena guna satu yang asas lah. Satu yang biasa sama saja. Nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah nombor neutron. Jadi kita ambil satu yang X. Okey, dia nak X. Jadi 35 sama dengan 17 tambah nombor neutron. Jadi nombor neutron adalah 35 tolak 17. Jadi jawapannya ialah 18. Jadi jawapannya tulis je 18. Settle. Kalau rasa rajin, buatlah tulis sini. 35 tolak 17 sama dengan 18. Begitu je. Okey, kalau nak tulis 18 saja pun tak apa. Alright. Kemudian dia kata antara ketiga-tiga atom itu yang mana merupakan isotop bagi unsur yang sama. Jelaskan jawapan anda. Okey, jadi untuk isotop, apa maksud isotop? Okay, isotop ini dia nombor proton
nombor neutron ataupun nukleon berbeza. Yelah, sebab kalau contoh kita ambil hak atas kan, hak atas. Okey, kita yang ni saya nak coverkan okey, contoh kita ambil sekarang ni kita cari lalu. Yang mana isotop dia mesti nombor proton yang sama ni. Nombor proton sama. Jadi cari lalu yang mana nombor proton sama, hot ni dengan hot ni. Jadi Z ni salah dah. Jadi jawapan dia X dan Y. Kenapa? Awak salin balik apa yang saya tulis ni. Kerana jelaskan jawapan anda. Kedua-dua atom, awak comellah sikit ayat kan. Kedua-dua atom mempunyai nombor proton yang sama. Jangan tulis ringkas yang sama, tetapi nombor nukleon yang berbeza. Itulah cara dia. Ni kan tulis nombor nukleon ni kan, awak tulis gitu je. Okey. Nombor soalan C, atom X mempunyai nombor proton 17. Okey, nombor proton 17. Lengkapkan susunan elektron atom X. Jadi saya kabodahkan. Nombor proton sama dengan nombor elektron ataupun bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi kalau nombor proton dia 17, maksudnya nombor elektron dia juga 17. Jadi mula-mula kita cuba buat dulu susunan elektron yang bertulis. Okay, 17 2 titik bertindih 8 titik bertindih 2 ni 7. 2 ni 10 dah, 2 8 10, baki dia 7. Okay, jadi kita dah tahu dia kena ada 3 petala. Ni ada 3 petala. Jadi dia dah tolong lukis untuk kita 3 petala dan dia sudah lukis ke kita 2 elektron yang paling dalam. Yang ni dia sudah tolong lukiskan. Jadi kita siapkan yang selebihnya. Jadi yang kita kena lukis adalah 8 dengan 7. Jadi awak buatlah. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Okey, siap nombor 8 tengah. Okey, dan yang terakhir elektron valence dia ada 7. 1, 2, awak nak lukis sini tak apa? 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting bulat awak tu kena duduk atas petala dan bilangan dia betul. Tak kisah kedudukan dia dekat mana-mana pun sebenarnya. Okey, jadi macam ni je jawab dia. Alright, jadi bagaimanakah atom X dapat mencapai susunan oktet yang stabil? Stabil lagi ada tulisnya. Oktet yang stabil. Oktet bermaksud 8. Okay, jadi macam mana? Dia sekarang ni ada 7. Macam mana dia nak jadi 8? Jadi sekarang ni dia ada 7 elektron. Jadi nak jadi 8 elektron, mestilah dia kena terima 1 elektron. Jadi awak tulis je sini. Atom X. Tak apa, tak tulis atom X pun. Tak apa. Okey. Menerima 1 elektron. Daripada mana? Daripada atom lain je lah. Atom lain. Settle. Jadi bila dia dapat 1 elektron, dia akan menjadi 8. Jadilah susunan oktet. Oktet kan 8. Okey. Dan satu lagi dinyatakan satu kegunaan isotop dalam bidang perubatan. Awak ambil je. Antara dua ni mana? Nak ambil cobalt 60 ke nak ambil iodine 131. Okey, salin saja antara dua ini di bawah salah satu sebab dia hanya satu markah. Kalau dua markah, awak kena tulis dua-dua. Sebab dua ni je yang glamour dalam perubatan. Okey, jadi next video untuk next soalan.